Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di tengah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab, terutama di bahasa Arab komunikasi. Al-lughah al-arabiyyah lil muhadatsah. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa namanya ialah inna wa akhawatuha. Kita akan membahas yang namanya inna wa akhawatuha. Inna dan kawan-kawannya. Jadi sebelumnya kita kan telah belajar mengenai kana wa akhawatuha kan. Nah, sekarang kita nak belajar inna wa akhawatuha. Ya. Okey, tapi sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak mulai, apabila tuan-tuan dan puan-puan dapati ketika dalam live suara saya tak ada atau suara terlalu kecil atau line terputus-putus atau ketika nulis di papan putih ternyata tulisannya terlalu kecil atau tak tampak atau silau, boleh disampaikan pada ruang komen ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh disampaikan pada ruang komen. Okay. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita nak masuk kepada pembahasan mengenai kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, bolehlah kita sejenak untuk mengulang sedikit mengenai pembahasan kita yang sebelumnya, iaitu kana wa akhwatuha. Kita cubalah ya. Kita cuba ulang sedikit pembahasan kita mengenai kana wa akhwatuha. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat lagi pembahasan mengenai kana wa akhwatuha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Jadi kalau kita ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengenai pembahasan kita mengenai kana wa akhwatuha. Sekarang kita belajar inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Sebelumnya kita nak mengulang kan biar lebih faham lagi tuan-tuan dan puan-puan, biar lebih ingat, biar lebih faham, kita ulang sedikit mengenai kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha, kita ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kana wa akhwatuha, kita letak misalnya kalimat biasa, ayat biasa misalnya, misalnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Macam ni ya. Ini dia mubtada'nya, ini khabarnya. Mubtada'nya dalam bentuk marfu'. Apa tandanya? Tandanya dhammah. Nampak kita jelas. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Puan Miss Salma. Dan kita lihat di sini kalimat jadidun. Jadidun di sini dia marfu juga. Apa tandanya? Tandanya dhammatain. Jikalau kita letak di sini kana, maka perkataan setelahnya mesti ikut
tata cara kana. Tata cara kana, amil kana, kerjanya kana apa saja? Tuan-tuan dan puan-puan, kerjanya ialah merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Maka dia mestinya menjadi kana kitabah jadi dan itu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kana kitabah jadi dan. Nah, itu. Nah, kita kalau nak letak lagi apa kalimat misalnya at-talibu dhaifun. Kalau kita nak letak di sini tuan-tuan dan puan-puan, laisa. Laisa ni salah satu sama bentuknya sama macamnya dengan kana ya. Dari yang awalnya at-talibu dhaifun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak masukkan laisa, laisa kan kana dan kawan-kawannya, laisa ini ke dalam kalimat ini, maka maka ayatnya menjadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Bukannya karena merofakkan isim ya Ustaz? Betul, Puan Fahria, dia merofakkan isim atau di sini dia merofakkan mubtada kan ini ayatnya sini pertamanya ini yang mubtada kan tuan-tuan dan puan-puan. Dia merofakkan mubtadanya, merofakkan isimnya. Merofakkan mubtadanya dan menasabkan khabarnya. Maka yang mubtada ini dia jadi isim kana, ya ini dia jadi khabar kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Lam. Merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Kan ini dia. Ini betul ya. Merafakkan mubtada, mubtadanya sudah jadi maaf. Ini kok kitabah ini? Maaf, salah tulis saya. Maaf. Ternyata itu ya. Tadi dikoreksi ya. Maaf. Puan Faria. Karena kitabu jadi dan. Maaf. Saya kurang fokus tadi. Sini. Ya. Maka dia rofa dan ini mansub. Dan ini nasab. Nah, kemudian kalau macam tu Ustaz, kerjanya si kana, kalau macam tu kerja si kana, berarti kalau dalam kalimat ini at-talibu dhaifun, kita nak letak di sini laisa, jadi dia macam mana ya? Macam mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Kan kerjanya si kana kan itu tadi merofakkan si mubtada dan menasabkan si khabar. Kalau begitu, dari kalimat at-talibu dhaifun, kan at-talibu dhaifun ni kan ini. Mubtada'nya ini. Mubtada'nya talib. Mubtada'nya talib, dhaifun khabarnya. Ini mubtada' ya. Ini khabar. Maka kalau kita nak tambah di sini laisa, maka dia akan menjadi apa ya tuan-tuan dan puan-puan? At-talibu dhaifan. Okey, Puan Lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain juga? Laisa at-talibu dhaifan. Okey. Puan salam Ustaz lewat masuk saya ni. Tak apa pencerahan ni. Okay. Laisa at-talibu dhaifan. Okey. Terima kasih Puan Fahria. Betul ya? Karena kita nak tambah ini salah satu kawannya si Laisa, si Kana, iaitu Laisa, maka dia mesti ikut juga amil, mesti ikut juga peraturan kaedahnya si Kana. Maka mubtada'nya mesti marfu', ini sudah marfu', khabarnya dia mesti mansub. Maka kita ubahlah dia jadi mansub, dia menjadi macam mana? Dari dhaifan. Jadinya laisa at-talibu dhaifan. Ini ya, ini kana. Dia kana tu itu kana ya. Dia kana tu simpelnya dia membuat
Kana ni dia membuat mubtada'nya menjadi marfu dan khobarnya menjadi mansub. Itu kana ya. Ini dia. Ini simpelnya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita nak belajar dengan satu lagi yang namanya inna wa akhwatuha. Ini salah satu bentuknya yang lain nih. Inna wa akhwatuha. Ini beda sama kana. Dia terbalik dengan daripada kana. Okey. Nah, kita bikin contoh. Kalau dia kalimat biasa, macam yang tadi, kita nak gunakan kita berjadidan. Kita berjadidun. Kalau dia tambah kana, dia akan menjadi kanal kitabu jadidun. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita di sini, kalau kita tambah inna, maka dia menjadi macam ni. Innal kitaba. Innal kitaba jadidun. Nah, jadi apa kerja si inna? Nah, kerja si inna ialah kalau kana dia merofakkan mubtada dan menasabkan kabar, kalau inna dia terbalik, tuan-tuan dan puan-puan, dia terbalik. Dia kalau inna dia menasabkan si mubtada, mubtada jadi macam ni, dan merafakkan si khabar. Khabarnya jadi macam ni. Terbalik dia. Kalau ini kan kana, ini inna ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sini barisnya. Berbeza. Kalau kana dia kana kitabu jadidun, maaf, kok jadidun sini? Kana kitabu jadidan. Ketika innal kitaba jadidun. Terbalik ya. Terbalik inna, kalau inna mubtadanya yang mansub. Kalau kana khabarnya yang mansub. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan. Berarti kalau kita buat sini pengertiannya inna ialah inna menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Dia terbalik ya, dia terbalik daripada kana. Kalau kana dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Kalau dia merafakkan mubtada dan kalau inna dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Berarti daripada yang awal kalau kita letak kana dia al-kitabu jadidan. Kalau inna dia innal kitabah jadidun. Gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Innal kitabah jadidun. Terima kasih Puan Salma telah ditulis itu ya. Inna dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar.
Coba kita gunakan contoh lain ya, tuan-tuan dan puan-puan. Misalnya kita nak gunakan contoh at-talibu mahirun. Kalau kita nak letak inna sini tuan-tuan. Kita nak letak inna, maka dia bakal menjadi macam mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Ini dia ada mubtada'nya dan ini khabar dia. Di sini ke sini ayatnya ialah at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Pelajar yang pintar. Kalau kita nak letak inna, dia jadi macam apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ditulis di ruang komen ya tuan-tuan dan puan-puan. Inna at-taliba mahirun. Okey Puan Salma. Innal kitaba mahirun. Okey Puan Halimah. Talibah mahirun. Okey, alhamdulillah. Sudah betul ni. Data-data sudah betul ni tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Okey. Kita lihat lagi ya. Inna menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Berarti kita sini kita lihat mana satu dia mubtada. Oh, yang mubtada ini. Dan kata dia kalau inna ni dia menasabkan mubtada. Ini dia kalau kita lihat dengan mata kita dia belum nasabnya. Dia masih marfu. Kenapa? Dia masih ada tanda dhammah. Maka kita ubahlah dia. Jadilah dia innal kitaba dan merafakkan khabar. Kita lihat khabarnya. Wah, khabarnya sudah rafak ni, sudah rafak. Tandanya apa? Dia ada dhammatain. Berarti sudah okey, tak perlu kita kacau. Jadi, makalah dia jadi kalau kita tambah dia inna di sini, kita masukkan inna di sini, maka dia menjadi innat taliba mahirun. Inna at-taliba mahirun. Kalau kana dia berbeza kan tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kana dia kana at-talibu mahiran. Kalau inna at-taliba mahirun. Itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerjanya si inna. Amilnya si inna. Kita buatlah perbandingannya. Perbezaan kana. Allahu Akbar. Perbezaan kana dan teman-temannya. Kalau dia kana kalau dia kana mubtada'nya rafa. Mubtada'nya rafa. Khabar dia nasab. Kalau dia inna, mubtada' dia nasab, khabar dia
khabar dia tetap marfu'. Nah, itu ya. Nah, ini perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan. Kana dan inna. Nah, itu ya. Terima kasih Puan Lam. Terima kasih Puan Lam. Ini. Oh, suara tadi sempat hilang. Okey. Sudah jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Nah, ini dia perbezaan sedikit ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, dan ada tambahan sedikit. Lupa saya. Terima kasih Puan Lam sudah mengingatkan. Sama seperti kana, maka ketika sebuah ayat dia dimasuki dengan inna, maka mubtada'nya tadi kalau dalam ilmu nahwu dia dikenal sebagai isim inna dan khabarnya isim an inna juga. Kan kalau sebuah ayat dimasuki dengan kana, mubtada'nya dia dikenal dalam ilmu nahwu sebagai isim kana, khabarnya menjadi khabar kana. Sama macam sama inna pun macam tu pula. Mubtada'nya dia jadi isim inna, khabarnya dia jadi khabar inna. Itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sampai sini boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Kalau boleh faham, kita bagi ni apa? Kita bagi kawan-kawannya si inna. Kawannya si inna sebenarnya tak banyak. Dia ada 6 macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh tuan-tuan dan puan-puan sampaikan di ruang komen ya. Kalau tak ada pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lanjut ke kawan-kawannya si Inna. InsyaAllah faham tak? Okey, Alhamdulillah Puan Lam. Alhamdulillah sudah faham ya. Okey. Boleh. InsyaAllah faham. Okey, Alhamdulillah Puan Sabariah. Okey, kerana tuan-tuan sudah faham dan saya ni belum ada pertanyaan. Okey, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke macam-macam daripada si Inna. Inna ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada 6 macam. InsyaAllah faham. Alhamdulillah Puan Salmah. Okey, dia ada 6 macam. Kita hapus dulu ni ya. Dia ada 6 macam. Yang pertama, dia ada inna atau anna. Inna atau anna ya. Inna atau anna ni maknanya sama, maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya. Tadi kita sudah gunakan inna kan. Sekarang kita nak gunakan anna untuk contoh yang ini ya. Contohnya kita nak gunakan i'lam annallaha nak contoh kita i'lam annallaha ghafur. Ini yang sering yang sering dibaca sama penceramah pada hari Jumaat, khatib pada hari Jumaat, i'lam annallaha ghafurur rahim.
Maaf, tak ada suara tadi ya. Okey, maaf Puan Cerani. Okey. Ni ya. Ini contohnya. Kalau untuk inna dan anna, dia sama, jadi kita masukkan dalam satu je. Maknanya sama, maknanya sesungguhnya. Boleh tampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Sesungguhnya ya maknanya. Contohnya di sini ialah i'lam annallaha ghafurur rahim. Kita boleh lihat sini. Mubtada'nya Allah, di sini berbaris dia nasab, berbaris atas, berbaris fathah. Ghafurun kita lihat sini pula, dia ternyata marfu', marfu'nya dengan dhammatain. Betul ya. Ini kerjanya si inna dan anna. Kemudian ada satu lagi. Yang kedua ialah lakinna. Yang kedua ialah lakinna. Lakinna ni maknanya akan tetapi. Misalnya kita nak buat qama Zaidun walakinna misalnya walakinna Zaidan, misalnya walakinna Zaidan jalisun, walakinna Zaidan jalisun. Misalnya ya, si Zaid dia berdiri walaupun akan tetapi dia duduk pula. Begitu ya. Walakin ni maknanya akan tetapi. Atau kita nak contoh yang lain dah, yang ini sulit sangat. Kita nak gunakan at-talibu mahirun walakinna at-taliba misalnya kita di sini dhaifun. Dhaifun ya. Dia pelajar ini dia pintar, dia mahir, tetapi dia juga pelajar yang lemah. Macam tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Akan tetapi. Kemudian kita nak gunakan lagi yang satu lagi. Nombor 3. Ka'anna. Ka'anna ni dia maknanya seperti. Macam kita tulis ka'anna taliba mahiran. Pelajar ni tampak dia seperti dia ni pintar. Seperti itu ya. Tampak dia seperti nampak pintar dia. Begitu.
Kalau dia ka'anna. Selanjutnya dia ada laita. Bukan laisa ya, teman-teman, laita. Maknanya ialah andaikan. Kita gunakan contoh kecil sangat ya Puan Cera ni. Masih belum tampak kerana saya di sini ya. Okey. Sebentar saya nak tulis dia ya Puan Cera ni. Contohnya laita at-talibah mahirun. Dan yang kelima dia ada contoh satu lagi, la'alla. Tampak tak? Okey. Maknanya semoga. Kita pakai contoh la'alla at-talibah mahirun. Kerana dia sini sudah tak cukup lagi, tak ada tempat lagi ya. Okey. Ini contoh-contohnya ya. Ini 6 macam daripada inna dan kawan-kawannya. Dia ada inna dan anna yang maknanya ialah sesungguhnya. Kita punya contoh i'lam annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Okey. Nah, kemudian yang kedua lagi. Lakinna. Lakinna makna dia ialah akan tetapi. Kita punya contoh di sini tuan-tuan dan puan-puan. At-talibu mahirun walakinna at-talibah dhaifun. Si pelajar ini dia pintar. Dia pintar, tetapi dia ini lemah. Gitu ya. Ini lakinna. Dia termasuk daripada kawan inna. Makanya kita boleh lihat sini pada kalimat setelah, pada ayat setelah walakinna at-talibah jadi at-talibah dhaifun. Okey, selanjutnya ka'anna seperti. Ka'anna at-talibah mahirun. Ka'anna seperti. Seperti ni pelajar tampaknya pintar. Seperti ya. Pelajar ini seperti pintar aja. Padahal sebenarnya tak pintar mungkin. Itu ya. Ka'anna maknanya seperti. Kemudian yang keempat lagi laita. Laita ni maknanya andaikan. Laita at-talibah mahirun. Andaikan atau andai saja ni pelajar pintar. Andai saja si pelajar pintar, andaikan. Okay. Yang kelima lagi. La'alla, semoga. Kita gunakan contoh yang macam tadi. La'alla at-talibah mahirun. Andai semoga pelajar ni mahir, pelajar ni pintar. Begitu ya. Ini dia ada 6. Inilah dia 6 macam daripada inna wa akhwatuha. Seperti yang tadi, apa kerja si inna? Kerja si inna ialah menasabkan mubtada'nya dan merafakkan khabarnya. Merafakkan. Kalau karena dia mubtada'nya dia kan dhammah dan khabarnya dia fathatain, tanwin di sini. Kalau innanya dia mubtada'nya yang fathah, khabarnya yang dhammah. Begitu ya. Kalau kita nak bikin simple je, kita nak bikin senang je macam tu. Inna dia menasabkan mubtada' dan merafakkan khabar. Nah, dia ini inna ni punya 6 macam.
Ada yang pertama inna, kemudian yang kedua anna, maknanya sama, maknanya sesungguhnya. Kemudian yang kedua lakinna. Lakinna ni maknanya akan tetapi. Kemudian yang ketiga ka'anna. Ka'anna ni maknanya seperti. Dan keempat laita. Laita ni maknanya andaikan. Dan yang kelima la'alla. La'alla maknanya semoga. Nah, untuk inna dan kawan-kawannya ini tuan-tuan dan puan-puan, ini dia merupakan bentuk harf ya, merupakan bentuk harf. Beza dengan yang kana, kana ni sebenarnya dia tu termasuk fi'il dia. Kalau inna dan kawan-kawannya ni semuanya bukan fi'il, bukan isim, tapi dia harf. Ya. Maka maknanya apa? Maknanya dia macam ni lah dia, tak akan berubah lagi. Macam ni, dia mabni bentuknya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey. Ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih Puan Miss Salma, sudah dituliskan lagi ni. Puan Miss Salma sangat rajin ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau kana dan kawan-kawannya ada beberapa kana dan kawan-kawannya yang merupakan fi'il ya. Fi'il macam kana itu sebenarnya dia kana yakunu. Kana ini bentuk fi'il madinya. Tapi kalau inna dan anna ni semuanya inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, ni semua dia bentuk huruf. Bentuk huruf. Maka kalau dia huruf, dia hukumnya dia mabni. Berarti dia ni mabni. Tak akan berubah dia. Macam tu je dia. Okey. Ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di ruang komen ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada, kita lanjut ke latihan sedikit ya. Ulang Ustaz. Okey, kita ulang sikit ya. Sebelum kita latihan, kita ulang sikit ya dari awal. Kalau kita ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat pembelajaran mengenai pembahasan kita mengenai kana, kalau kana dia kerjanya merafakkan mubtada sini kita anggaplah kitabun jadid, al-kitabu jadidun kan? Kitabu jadidun. Kalau kita letak kana, kalau kita dia letak kana, dia menjadi al-kitabu jadidan. Itulah umumnya Puan Sabariah dan Puan Kavin. Kalau kita letak kana, dia menjadi al-kitabu jadidan. Kalau kita letak inna, ini berbeza sedikit. Kalau kita letak inna, maka jadi innal kitab jadidun. Kenapa macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Karena inna dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Dia ini yang kita ingin, nasabkan mubtada, rafakkan khabar. Kalau kita letak inna, maka dia menjadi innal kitab jadidun. Innal kitaba jadidun. Dia terbalik dengan daripada kana. Karena dia mubtada'nya yang dhammah, khabarnya yang fathah. Kalau inna yang mubtada'nya yang mansub, mubtada'nya yang fathah, khabarnya yang fathah. Ini dia apa cara kerja si inna ya. Ini cara kerja si inna. Apa kaedah inna? Ini macam tu. Macam-macamnya apa? Kan kita belajar namanya inna dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya mana saja? Kawan-kawannya ialah
Yang pertama dan yang kedua ialah inna dan anna. Inna dan anna ni maknanya sama. Maaf, suara saya tak cantik. Okey, sebentar. Sebentar. Tes. Okey. Nah, kita lihat lagi di sini macam-macam kan kita sudah tahu apa pekerjaan, apa kaedahnya si inna. Sekarang kita lihat contoh-contohnya si inna. Kawan-kawannya si inna. Tenggelam timbul hujan ke sana. Oh, tak hujan puan. Tapi mungkin kena internet saya sedikit bermasalah sini ya. Nah, maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Inna dan anna inna. Contohnya apa? Kawan-kawannya si inna ini dia ada 6 macam ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada 6 macam. Yang pertama dan yang kedua ialah inna dan anna. Makna dia ialah sesungguhnya, sama. Inna dan anna. Inna dan anna ya. Contohnya ialah kalau dalam ayat i'lam annallaha ghafur. Kita boleh lihat sini. Kalau kita pisah je, kita tanpa gunakan anna di sini, Allahu ghafur. Tetapi ketika kita letak anna di sini, maka dia menjadi innallaha ghafurun. Jadi macam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan Allah tadi daripada awalnya dia dhammah, dia marfu', Allahu ghafurun, menjadi karena kita letak anna di sini, maka dia menjadi innallaha ghafurun. Kita letak lagi nombor 2. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Kawan inna dan inna ini yang selanjutnya ialah lakinna, akan tetapi. Contohnya ialah at-talibu mahirun walakinna at-taliba dhaifun. Maknanya ialah pelajar ni dia pintar, tetapi ni pelajar juga lemah. Macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh lihat sini walakinna at-taliba. Kita lihat lakinna at-taliba. Kalau kita tanpa lakinna sini, mungkin maka kalimatnya menjadi at-talibu dhaifun. Tetapi karena kita letak di sini lakinna, maka dia jadilah lakinna at-taliba dhaifun. Begitu ya. Kemudian yang ketiga lagi. Seperti ka'anna. Ka'anna yang maknanya seperti. Kita lihat sini contohnya. Ka'anna taliba mahirun. Ka'anna taliba mahirun. Maknanya ialah seperti ni pelajar tampak pintar. Si pelajar ni tampak seperti pintar. Begitu ya. Kemudian yang keempat iaitu laita, andaikan. Kini kita gunakan contoh laita at-taliba mahirun, andaikan saja ni pelajar pintar. Begitu ya. Kemudian yang kelima, la'alla, maknanya semoga. Kita gunakan contoh lagi yang macam ni juga. La'alla taliba mahirun. Semoga je ni pelajar jadi pintar. Begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ni kerana sebelumnya saya biasanya menggunakan handphone ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni saya sedang menggunakan laptop. Mungkin memang suaranya mungkin agak menjadi lain ya. Maaf sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham ya? Fahim tu. Alhamdulillah Puan Cerani.
Okey. Kita latihan sedikit ya. InsyaAllah boleh faham Ustaz. Alhamdulillah Puan Lam. Okey. Kita buat latihan. Kita buat latihan dua je, tak apa. Kita gunakan contoh. Kita sini kita sini punya dua ayat ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Nah, di sini kita nak masukkan perkataan inna di sini. Maka kalau kita letak inna di sini, maka dia menjadi ayatnya menjadi macam mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Yang kedua juga al-ustazu alimun. Al-ustazu alimun. Kita nak letak juga laita di sini, maka perkataan dia ayat dia ini menjadi macam apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Laita maknanya andaikan ya. Okey, Puan Lan, cepat sangat ni, alhamdulillah. Innal masjida kabirun. Okey, Puan Chairani juga sudah ni. Innal masjida kabirun. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain juga boleh. Puan Naimah dia langsung dua ni. Okey. Puan sama innal masjida kabirun. Okey. Alhamdulillah sudah betul ya kita bahas ya. Kita lihat di sini inna menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Kita lihat sini yang mana satu ya, yang mubtada dan mana satu yang khabar. Kita lihat kalau di ayat ini yang mubtada dia masjid dan khabar dia kabir. Dia mubtada dia kabir. Inna dia menasabkan mubtada. Menasabkan mubtada. Maka di sini yang mubtada al-masjidu, maka berubahlah dia menjadi al-masjidah. Innal masjid. Dan merafa'kan khabar. Merafa'kan khabar. Kita lihat sini kabirun. Oh, kabirun sudah khabar. Tak perlu kita kacau lagi. Maka yang betul ialah innal masjidah, inna atau inna al masjidah
kabirun. Alhamdulillah sudah betul nih. Tak ada yang salah nih saya lihat. Kabirun. Hmm. Hmm. Tak apa Puan Salma, Puan Halimah. Ini auto correct dari handphonenya ya, tak apa. Innal masjidah kabiruan. Tak apa ya. Innal masjidah kabirun ya. Oke. Nah, yang kedua lagi. Yang kedua ialah perkataannya ayatnya al-ustazu alimun. Ini ustaz alim. Kita nak tambah laita di dalam. Maka dia menjadi apa? Kita lihat yang di atas tadi yang sudah jawab tuan-tuan dan puan-puan. Laita al-ustaza alimun. Okey. Laita ustaza alimun. Puan Cirani. Okey. Puan Sabariah. Laita ustaza alimun. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita bahas ya. Sama laita al-ustaza alimun. Okey. Alhamdulillah. Laita. Laita masuk daripada kawan inna. Maka dia ikut kaedah si inna ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sini. Al-ustazu alimun. Al-ustazu dia mubtada dan alimun dia khabar. Maka sesuai dengan amilnya inna, kaedahnya si inna menasabkan mubtada, menasabkan mubtada sini mana? Mubtadanya si ustaz. Maka kita ubahlah dia jadi mansub, maka jadilah dia al-ustaza. Al-ustaza. Dan merafakkan khabar. Khabarnya sini mana? Alimun. Alimun dia sudah khabar, sudah marfu' kah? Sudah marfu'. Maka tak perlu kita kacau lagi. Maka jadilah dia ayatnya laital ustaza alimun. Maka menjadi macam tu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cek dulu. Innal masjidah kabirun. Laital ustaza alimun. Okey, alhamdulillah betul ni. Keduanya betul ni. Alhamdulillah Puan Misalmah. Laital ustaza alimun. Okey, alhamdulillah betul Puan Lam. Mau start autocorrect. Okey, tak apa Puan Halimah. Saya pun juga sering ya autocorrect ni. Okey, alhamdulillah. Innal masjidah kabirun Puan Sama. Alhamdulillah, betul ni Puan Sama. Okey ya. Semua tuan-tuan dan puan-puan semua tak ada yang salah ni saya lihat. Okey, alhamdulillah boleh faham ni. Insya-Allah. Insya-Allah boleh faham semua ni ya. Okey. Sebelum kita akhiri tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada tengah hari ini, ada pertanyaankah tuan-tuan dan puan-puan atau boleh faham? Mungkin setelah melihat latihan ni mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan ada timbul pertanyaan mungkin atau boleh faham kerana lihat ternyata senang je, ternyata sama macam kanan ni senang je, kita tinggal ubah sedikit mubtada sama khabarnya je. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan atau ada pertanyaan sebelum kita tutup ni? Okay. InsyaAllah faham Ustaz. Alhamdulillah Puan Sabariah. InsyaAllah. Boleh Ustaz insyaAllah. Alhamdulillah Puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Latihan mudah insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah Puan Halimah. InsyaAllah boleh faham Ustaz. Alhamdulillah Puan Sabariah. Okey, kerana tak ada pertanyaan ya, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada nak bertanya lagi tapi tak sempat pada hari ini, boleh ditanyakan pada pembelajaran kita pada pembelajaran kita selanjutnya. Di awal pembelajaran kita pasti akan selalu mengulang-ulang pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Boleh ditanyakan pada waktu tersebut ya. Okey. Okey. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Billahi taufik wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir dan berkenan belajar bersama kita pada tengah hari ini. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dengan imunya. Sama-sama Puan Lam. InsyaAllah faham Ustaz. Harap
ingat adik-beradik Sina. Memang tante ya, Puan Carani memang harus ingat-ingat ni sedikit kawan-kawannya si Inna ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Sabariah. Syukran Ustaz. Afwan Puan Salmah. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Sama-sama Puan Halimah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Cairani. Okey.